Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tugasan ini merupakan tugasan bagi subjek Pentaksiran Pendidikan Islam Sekolah Rendah KPIMK 2082R. Saya Aisyah Safira binti Zulkifli dari kelas 2.12 merupakan pelajar di bawah bimbingan Puan Nur Sakinah binti Mat Arif akan menghuraikan serta membentangkan tentang isu pentaksiran dan penyelesaiannya. Tajuk yang saya ambil ialah penilaian holistik menurut perspektif Islam. Berikut merupakan isi kandungan yang akan saya sampaikan nanti. Yang pertama, maksud penilaian secara holistik. Seterusnya, penilaian holistik menurut perspektif Islam. Seterusnya, rasional penilaian secara holistik. Dan cabaran dalam proses penilaian holistik. Dan seterusnya, cadangan pelaksanaan satu bentuk amalan pentaksiran secara holistik. Pertama sekali, mari kita lihat terlebih dahulu maksud holistik. Apakah maksud holistik? Kata holistik merupakan kata serapan dari bahasa Inggeris holistic. Holistik adalah memandang suatu objek dari sudut pandang yang menyeluruh. Penilaian holistik berarti penilaian oleh pendidik yang mencakupi semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai murid. Scott H. Young menyatakan bahawa pembelajaran holistik adalah proses penenunan pengetahuan seseorang ke dalam seluruh pengetahuan yang telah dikuasainya. Ringkasnya, pembelajaran dan pendekatan holistik merupakan pembelajaran yang dinilai dari segala aspek kompetensi. Baik itu adalah pengetahuan, keterampilan, sikap maupun aspek ketuhanan spiritual secara sekaligus. Dewasa ini, guru adalah tenaga terpenting dalam rangka melahirkan generasi dan membentuk murid menjadi pewaris untuk pembangunan bangsa dan negara. Guru merupakan pembentuk karakter anak bangsa agar murid sedar bahawa merekalah penggerak perubahan hadari. Oleh yang demikian, guru seharusnya mempunyai kemahiran profesional untuk menjadi karakter builder agar guru mampu mendidik murid dengan penuh amanah. Dan agar guru mampu mendidik murid dengan penuh tanggungjawab. Sistem penilaian atau pentaksiran pada hari ini adalah untuk melahirkan generasi pewaris yang berwibawa, yang bukan sahaja bijak tetapi mempunyai ciri-ciri kepemimpinan dan jati diri yang utuh serta personaliti dan sahsiah yang unggul. Sistem pendidikan di negara ini mungkin perlu melalui proses penilaian semula dengan memastikan kaedah pentaksiran terhadap pencapaian para pelajar dibuat secara holistik. Dengan berpandukan kepada falsafah pendidikan kebangsaan, kita mesti menilai semula kurikulum dan cara kita membuat penilaian terhadap perkembangan dan pencapaian para pelajar. Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, langkah tersebut bagi membolehkan para guru mengenal pasti potensi sebenar setiap pelajar mereka dan seterusnya mengasah sepenuhnya keupayaan golongan tersebut. Penilaian secara holistik adalah sangat berkesan dalam sistem pendidikan negara kita. Keberkesanan pentaksiran holistik seperti ini sudah tentu memerlukan pemantauan dan penambahbaikan dari masa ke masa dan memerlukan komitmen yang tinggi serta keikhlasan guru, ibu bapa dan murid. Persoalannya, bagaimanakah penilaian secara holistik ini dilaksanakan dalam subjek pendidikan Islam? Bagaimana penilaian holistik menurut perspektif Islam? Penilaian holistik merujuk kepada Al-Quran di mana terdapat banyak peristiwa yang memaparkan pentaksiran Allah terhadap manusia. Di antaranya dalam surah Al-Mumtahinah ayat 10. Allah SWT menyuruh orang-orang beriman mentaksir keimanan perempuan-perempuan yang datang berhijrah, dan setelah pengujian tersebut, jika didapati bahawa mereka benar-benar beriman, maka perempuan-perempuan tersebut tidak dibolehkan untuk dikembalikan kepada suami-suami mereka yang belum beriman. Yang kedua, dalam surah Al-Hujurat
ayat 4 hingga 5. Allah SWT telah mentaksir sekumpulan Arab agar tidak terpekik-pekik memanggil Rasulullah SAW di luar bilik baginda. Ternyata mereka tidak lulus pentaksiran tersebut. Dan Allah menyifatkan mereka tidak memikirkan dan tidak sabar untuk menunggu. Yang ketiga, melalui pembacaan. Terdapat juga dalam kisah Salafus Saleh menceritakan bagaimana seorang guru telah menguji muridnya tentang konsep ihsan. Beliau telah menyuruh muridnya menyembelih ayam di tempat yang tiada siapa akan melihat. Maka semua muridnya kembali dengan sembelihan kecuali seorang murid. Apabila ditanya mengapa dia tidak menyembelih, murid itu menyatakan tiada tempat yang tidak dilihat oleh sesiapa kerana Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melihat dan berada di mana-mana sahaja. Subhanallah. Hadirin, apakah rasional penilaian secara holistik ini dibuat? Pengukuran holistik manusia bukan hanya bergantung kepada pengukuran akal sahaja, malah mengambil kira aspek kerohanian dalam menghasilkan insan yang benar-benar berkemahiran. Ini bermaksud pengukuran kemahiran anggota fizikal, penilaian adab dan akhlak serta tingkah laku mulia boleh diseimbangkan dalam dunia pendidikan. Kesepaduan akal dengan amalan ibadah tidak mencukupi jika tiada unsur kerohanian yang diseimbangkan. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, tanda-tanda orang berilmu ialah di mana kata-kata dan tindakan lahiriahnya sama. Ilmu yang ada dalam diri mereka mencerminkan akhlak dan adab yang dijelmakan secara zahir dalam amalannya. Al-Ghazali menjelaskan lagi, sifat kejiwaan manusia berkaitan dengan unsur-unsur fitrahnya, iaitu terdiri daripada sifat akal, hati, qalbu, nafsu, roh dan jasad. Kesemua unsur tersebut dibahagikan kepada dua makna yang berbeza, iaitu berperanan secara lahiriah merujuk kepada jasad, jasmani, manakala keduanya unsur batiniah merujuk kepada kerohanian, iaitu akal, hati, nafsu dan roh. Oleh itu, potensi kepada penilaian secara holistik ini sepatutnya diukur dan dinilai melalui kesepaduan unsur-unsur yang difahami melalui teologi Al-Ghazali, iaitu berasaskan kepada unsur-unsur tersebut. Keyakinan seorang murid untuk belajar adalah hadir melalui hati, iaitu qalbu. Seterusnya, kefahaman akal berlaku setelah proses PDP berjalan. Keyakinan, kefahaman dan kepercayaan terhadap ilmu bergantung juga kepada kekuatan unsur-unsur akal dan hati. Justru proses pengamalan ilmu akan dizahirkan menerusi anggota fizikal ke dalam bentuk tingkah laku. Seterusnya, cabaran dalam proses pentaksiran holistik. Untuk memastikan matlamat menjadikan murid seimbang dunia akhirat, generasi ini perlu melalui proses asuhan kejiwaan yang tertib sehingga dapat mendidik hati mereka berjiwa merdeka dari penjajahan nafsu dan terpengaruh dengan pengaruh kehidupan picisan masyarakat luar. Proses asuhan tersebut berlaku secara formal dan tidak formal, dan setiap proses perkembangan pelajar dari aspek domain kognitif, psikomotor dan afektif dipantau secara tekun oleh para guru mereka. Guru perlu menyedari pentingnya peranan mereka dalam melahirkan rupa corak generasi yang dihasratkan tersebut. Antara cabaran yang perlu guru atasi dan hadapi ialah: 1. Proses ke arah pembentukan kemenjadian murid. Sebelum murid ditaksir, guru dan pihak sekolah perlu mengenal pasti apakah elemen holistik yang hendak ditaksir terangkum dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Aktiviti kurikulum, co-kurikulum dan program yang dilaksanakan di sekolah terangkum atau tidak. Ini adalah bagi memberi keadilan kepada pelajar dan untuk mengelakkan berlakunya kelumpuhan dalam elemen-elemen yang ditaksir. Kedua, kompetensi guru melaksanakan tugas mentaksir kemenjadian murid. Apakah para guru mempunyai kemahiran yang sewajarnya dalam mentaksir pelajar mereka? Sekurang-kurangnya memahami aplikasi beberapa instrumen pentaksiran seperti penyediaan senarai semak,
pemerhatian, soal selidik dan asas statistik. Ketiga, persepsi dan citarasa masyarakat. Persepsi dan citarasa masyarakat merupakan sebahagian dari kekangan dalam melahirkan kemenjadian murid secara holistik. Masyarakat sekarang lebih cenderung melihat kejayaan anak mereka dari sudut pencapaian akademik, aspek pembentukan jati diri, kerohanian, pentarbiahan jiwa kurang diberi penumpuan. Keempat, profil kesediaan guru melaksanakan perubahan. Aspek kesediaan guru dalam melaksanakan sesuatu inovasi telah banyak dibincangkan oleh para pengkaji dalam bidang inovasi kurikulum. Lebih-lebih lagi, pelaksanaan pentaksiran kemenjadian murid secara holistik adalah satu inovasi baru yang memerlukan komitmen guru untuk menerima. Cadangan pelaksanaan satu bentuk amalan pentaksiran secara holistik yang selari dengan aspirasi falsafah dan dasar pendidikan di Malaysia iaitu pembangunan modal insan holistik. Ini memberi dua implikasi besar, iaitu yang pertama, perlu menekankan kepada peranan dan gaya pengajaran guru selaku pendidik murabi dan pemudah cara. Kedua, membetulkan dan menekankan peranan dan gaya pembelajaran murid sebagai pentaksir dan bukannya penerima yang pasif. Kesimpulannya, pendidikan Islam pada prinsipnya adalah pendidikan yang mengacu pada konsep Al-Quran, hadis, akal dan fenomena alam. Pendidikan Islam secara holistik merupakan konsep pendidikan yang mengacu pada seluruh aspek penilaian, aspek ketuhanan, sikap efektif, pengetahuan kognitif dan keterampilan psikomotor menjadi satu kesatuan yang utuh. Keempat aspek tersebut harus selalu beriringan tanpa boleh dipecahkan satu persatu. Sebagai rekomendasi, saya memberikan saran agar seluruh guru, tidak hanya guru pendidikan Islam, harus mampu mengadakan pembelajaran dengan pendekatan holistik. Penanaman empat aspek ini diyakini mampu melahirkan individu yang beriman dan menjadi insan yang ulul albab.